KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Masalah emosi dikenal pasti menjadi isu utama kesihatan mental rakyat pada ketika ini. Terutama sejak negara melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, berdasarkan 8,380 panggilan telefon yang diterima, setakat semalam 46.8% berdepan masalah itu. Selain tekanan perasaan, beliau berkata, mereka juga berasa bimbang dan marah disebabkan pelbagai faktor sosial seperti masalah pendapatan dan kewangan serta perselisihan keluarga. Kebimbangan berkenaan wabak COVID-19 pula menyumbang 20%. Kita perlu memberi bimbingan kaunseling untuk mereka mendapatkan maklumat terkini dan kadang-kadang ada kebimbangan mereka menerima maklumat tidak tepat. Aspek keperluan asas menyumbang 6.9%, sementara masalah keganasan rumah tangga dan perhubungan pula 6%. Masalah psikiatri iaitu kemurungan dan keresahan menyumbang 2.4%, manakala penderaan kanak-kanak pula 0.2%. Justru Dr. Nur Hisham berkata pihaknya sedang melihat langkah bagi mempertingkatkan perkhidmatan kaunseling dalam talian itu. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Anda sedang menonton teras Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Sebentar tadi kita ada bacakan berita, agak-agaknya apa kaitan bacaan berita kita tu dengan topik kita pada hari ini. Baiklah, tadi kita telah lihat profil guru yang bersama-sama dengan kita. Jom kita persilakan Cikgu Zuraidi. Assalamualaikum Cikgu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Nisa. Macam mana Cikgu? Pagi-pagi dah kena baca berita ni. Tekak kering lagi puasa kan? Ya Allah ya Tuhanku, berdebah sungguh. Berdebah. Boleh Cikgu, boleh. Betul. Okey, baiklah. Cikgu Zuraidi merupakan guru dari SK Taman Tun Dr. Ismail Jaya Shah Alam dan hari ini kita akan belajar subjek ataupun mata pelajaran matematik. Sebelum itu Nisa nak ingatkan pada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana saja anda berada dengan memakai pelitup muka di tempat awam, menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta sanitasi tangan anda guna gel pembasmi kuman, dan sekiranya apabila anda perlu membuka pelitup muka, simpan pelitup muka anda di dalam bekas yang bersih ataupun di dalam saku. Kalau dah kotor, nak buang jangan buang merata-rata. Kita tak nak menyumbang kepada lebih banyak sampah di sekeliling kita ya Cikgu. Ya, ini yang perlu kita ingatkan setiap hari kepada rakan-rakan kita. Baiklah, hari ini topik kita adalah peratusan. Mungkin Cikgu Zuraidi boleh kongsi sedikitlah kenapa kita baca berita tadi Cikgu. Nisa, terima kasih. Daripada apa yang kita sampaikan sebentar tadi, bacaan berita tersebut memfokuskan kepada peratusan. Kalau kita lihat peratus yang kita ulang kali, betul, sebab ia adalah dalam kehidupan seharian kita, penggunaan peratus itu begitu meluas. Kita sentiasa guna pakai dan kita sentiasa menyebutnya, tetapi kadang-kadang kita tidak sedar apa yang sebenarnya yang kita ingin sampaikan. Tetapi daripada apa yang kita nak lihat, peratusan itu sentiasa kita sebut dan kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Itu sebenarnya yang cikgu nak highlightkan pada hari ini untuk perhatian kepada semua murid dan juga warga Malaysia. Ya, kepada mereka yang menonton boleh kekal bersedia, dan kita sebenarnya tidak bersendirian, di mana saya nak panggillah kawan-kawan saya juga dari SK Taman Tun Dr. Ismail Jaya Shah Alam untuk bersama-sama dengan kita. Jom kita panggil kawan-kawan kita masuk ke kelas. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi adik-adik. Okey, Assalamualaikum. Hai. Okeylah Cikgu, saya nak berkenalan lah dengan kawan-kawan baru saya ni. Boleh tak perkenalkan diri? Kak Nisa akan panggil nama satu persatu. Kita mula dengan Iman Maisarah. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Iman Maisarah binti Muhammad Iqbal. Saya daripada Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail Jaya, Sekolah Kelas 3 Kecemerlangan. Baik, terima kasih Iman. Seterusnya Amalina, silakan. Assalamualaikum, saya Amalina Khadijah binti Khairuddin. Saya dari Sekolah SK
Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail Jaya, Sekolah Kluster Kecemerlangan. Baik, seterusnya kawan kita yang bernama Hazim, silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Hazim bin Kamaruzaman dari Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail Jaya, Sekolah Kluster Kecemerlangan. Baik, seterusnya kita ada adik Haris. Silakan Haris. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Harith Fatihi bin Syarizan. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail Jaya. Baik, terima kasih. Seterusnya kawan kita yang bernama Hadi, sila perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Al-Hadi Sarafuddin bin Muhammad Hanif. Di Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail Jaya, Sekolah Kluster Kecemerlangan. Baik, terima kasih. Seterusnya yang terakhir sekali, adik Azim, silakan Azim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim bin Ahmad Hafiz. Saya sekolah di SK Taman Tun Dr. Ismail Jaya, Sekolah Kluster Kecemerlangan. Baik, terima kasih. Itu dia rakan-rakan kita dari Sekolah Kluster Kecemerlangan SK Taman Tun Dr. Ismail Jaya Shah Alam. Cikgu, ni anak-anak murid cikgu yang darjah berapa cikgu? Ini semua tahun 6. Tahun 6 semuanya. Alhamdulillah. Okey, diharapkan adik-adik sudah bersedia. Kalau dah bersedia, macam biasalah Kak Nisa suka nak minta adik-adik untuk bagi double thumbs up. Ya, kawan-kawan kita dah bersedia. Cikgu diharapkan yang di rumah yang sedang menonton kita pun bersedia. Tadi cikgu ada sebut apa kaitannya berita yang kita baca tadi tu, harapnya bunyi macam berita lah cikgu ya. Itulah harapannya. Kali pertama. Ada peratus-peratus yang kita sebutkan. Jadi apa antara objektif yang cikgu nak tekankan untuk pelajaran kita pada hari ini cikgu? Di antaranya kita nak fokuskan adalah berkenaan dengan asas peratus. Asas peratus, yang baik. mana murid-murid tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 dan juga tahun 3. Ya. Mereka sebenarnya dah didedahkan daripada seawal tahun 3. Jadi dan di sini kita sebagai mengulang kaji pelajaran ini supaya mereka lebih memahami konsep asas. Ini sangat Baik, penting. baik. Saya nak tanya pada Nisa. Ya. Di shopping mall ataupun di supermarket dalam kita nak beraya ni, Betul. kalau kita pergi ke shopping mall, apa yang kita nampak? Kita akan nampak diskaun 50%, 100%. Tak adalah 100%. Semakin tinggi peratus Diskaun pengurangan tersebut, diskaun ya. tersebut, Semakin tertarik kita nak membeli cikgu. ya betul, semakin murah. Ya, semakin murah. Itu sebenarnya yang kita nampak secara realiti dan banyak jugalah sebenarnya peratus ini untuk anak-anak kita semua di luar sana. Kita kena pastikan kehidupan seharian kita ini perlu dikaitkan dengan matematik khususnya. Baik. Dan juga kepada subjek-subjek yang selain dari itu. Okey, baiklah cikgu. Sebelum kita pergi ke mata pelajaran kita, saya ada video khas yang ingin saya kongsikan kepada semua kawan-kawan kita dan kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Dalam matematik, saya suka peratus. Dalam peratus, saya untuk senang memahamikan saya dan senang untuk saya bila masa hadapan. Saya bila cita-cita saya dalam masa hadapan ialah menjadi chef. Jadi saya akan gunakan peratus untuk menjadikan saya tahu berapa banyak makanan untuk saya buat masa hadapan. Mathematics is my favorite subject, and in mathematics I'm going to talk about percentage. Percentage is a very good topic. It's easy to remember and easy to write and to do. So whenever I go to shopping mall, I will ask them for discounts if it's expensive. Like example, like 5 ringgit discount. The example. Mathematics is a very good subject. Thank you, everyone. Today we're going to talk about my favorite subject, math. Math is my favorite subject because we use it all around the world, even when we don't notice it. Math has my favorite topic too. It's called percentage. Percentage is very useful in very emergency cases, as in viruses like today. For example, COVID-19. If we don't know percentage, how are we supposed to know how many people in our whole country that has COVID-19? And will put us into great risk. Dalam subjek matematik, saya paling suka topik peratus kerana ia sangat senang nak difaham dan ingat. Dalam topik peratus juga ada
perpuluhan dan pecahan. Sebagai contoh, kita pergi shopping mall kan? Kita jumpa banyak sangat diskaun atau peratus. Kerana saya suka matematik sebab ia senang nak dihafal dalam topik peratus. I love maths. Maths is the best. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan sajak sempena Hari Guru 2021. Guru, kau mengajar tanpa rasa jemu, mendidik tanpa rasa penat, mencurahkan kasih sayang demi melihat anak didikmu berjaya. Guru, kau tak pernah pilih kasih dalam memberi ilmu, buat bekalan anak muridmu, tidak kira secara PDPR atau PDP. Guru, kau pelita dalam hidupku, kau bimbing aku menjadi yang berguna, akan selalu dikenal nusa dan bangsa. Terima kasih guru, terima kasih pahlawanku, jasamu akan abadi selamanya. Selamat Hari Guru. Sekian, terima kasih. Bye. Kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan masih bersama Cikgu Zuraidi serta rakan-rakan saya dari SKTTDI Jaya Shah Alam. Baiklah, sebelum itu kan Cikgu, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada adik Amni Azalia di atas bacaan sajak yang sungguh bersemangat bersempena dengan hashtag terima kasih Cikgu adik Amni Azalia, merupakan pelajar dari SK Kompleks Mengabang Teleport Kuala Nerus, Terengganu. Terima kasih adik, terharu sungguh. Baiklah Cikgu Zuraidi, saya kira kawan-kawan kita semua dah bersedia dan tak sabar, jom kita mulakan pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Terima kasih Nisa. Untuk kita teruskan kepada sesi pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Okey, terima kasih pada adik Amni. Saya sangat sayang awak. Memang saya rasa jatuh hati dengan awak kerana penyampaian sajak itu hebat. Cikgu rasa sangat tersentuh. Sangat bermakna untuk kami, warga guru di seluruh negara, khususnya Amnia di seluruh dunia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Okey Cikgu. Jom. Baik, pada hari ini kita akan teruskan kepada subjek peratus yang mana kita selalu sebut, yang selalu kita fokus, yang mana ianya sangat penting dan ianya perlu diteruskan. Saya melihat kepada apabila UPSR telah dimansurkan, maka murid-murid perlu memfokuskan supaya mereka ini belajar secara seronok, fun learning, dan mereka juga perlu ada rasa gembiranya untuk mempelajari matematik. Sebab ada orang tak suka matematik. Betul. Sebab mereka rasa bahawa matematik ini terlalu susah. Sehingga mereka rasa satu bebanan buat mereka berbanding dengan subjek-subjek berbeza yang lain. Tapi itu sebab saya nak memberikan sedaran pada anak-anak semua, jatuh hatilah kepada matematik. Kerana matematik ini sangat best, sangat seronok. Yang penting, semua pastikan kita dapat membuat yang terbaik. Okey, apa yang saya nak tunjukkan pada awal ini adalah apa yang saya nak tunjukkan. Sebenarnya kita nak kaitkan dengan keadaan negara kita sekarang berdepan dengan COVID-19. Betul, Cikgu. Yang mana di sini dan di sini kita boleh lihat bagaimana pembelajaran matematik itu dapat kita tunjukkan. Selain daripada nombor bulat, kita ingin fokuskan pada hari ini adalah peratusan. Kalau kita lihat di sini, bagaimana kita nak mendapatkan 92.26%. Ini adalah di mana kita kena tahu sebahagian daripada keseluruhan kita darabkan dengan 100%. 100%, dan kita akan mendapat hasilnya adalah 92.26%. Ini adalah pembelajaran tidak langsung yang mana murid-murid dapat belajar secara digital, yang mana kita boleh lihat di sini. Okey, adik-adik semua, kepada Hazim, Hazim,
Azim boleh lihat di sini untuk kita sama-sama kita tengok. Untuk kita lihat bagaimana kita nak menghasilkan carta pai ini. Carta pai ini kan, jumlah keseluruhannya hasilkan berapa? Kalau saya rasa Nisa pun boleh jawab ni sebenarnya. 100%. Alhamdulillah, tengok kita boleh bagi markah 100% pada Nisa. Tahniah, terima kasih. terima Okey, kasih, Azim cikgu. juga mungkin terkejut kat sana. Cikgu, siapa ni cikgu? Nak jawab, takut. Okey, tapi tak apa. Kita tengok di sini apabila kita dapat menghasilkan, kalau kita lihat di sini adalah 20%, kita tambahkan dengan 55%, 21% dan juga 4% menghasilkan 100%. Ini anak-anak kena tahu. Ini secara tidak langsung kita dapat belajar sesuatu secara lihat saja pada gambar ini kita dapat belajar sesuatu. Baik. Jadi pada hari ini cikgu nak bincangkan tentang asas peratus. Kemudian kita akan teruskan kepada yang keduanya, menukar peratus kepada pecahan dan sebaliknya. Dan ini juga dipelajari oleh murid tahun 4, tahun 5 dan juga tahun 6. Ini kita nak selalu melihat kepada asas murid. Dan ketiga, menukar nombor bercampur dengan peratus dan sebaliknya. Baik. Penguasaan ini perlu berterusan sebab apabila kita pergi ke sekolah menengah, ia juga akan diteruskan sebab kita kena tahu apa yang kita belajar di sekolah rendah adalah kesinambungannya adalah ke sekolah menengah. Betul. Itu sebab kita tak nak anak-anak ini bila persepsi mereka UPSR dimasukkan, mereka menganggap bahawa pembelajaran itu terhenti. Sebenarnya pembelajaran kita ini ada satu perjalanan yang jauh. Betul. Bukan satu destinasi. Ini kita kena jelas pada anak-anak. Belajarlah kerana ilmu. Belajarlah untuk mendapat ilmu supaya kita boleh memanfaatkan ilmu itu untuk orang lain. Betul, ini penting. cikgu. Okey, baik. Jadi seterusnya kalau kita tengok asas peratus. Saya terus kepada asasnya, yang mana murid-murid kena tahu peratus mewakili pecahan dengan penyebut 100 ataupun per 100. Ini asas yang murid-murid kena tahu. Jadi cikgu akan teruskan. Simbol bagi peratus ialah inilah simbolnya. Yang mana kita nampak di mana-mana, shopping mall khususnya. Kita tengok masa sekarang ni nak raya, di bazar-bazar Ramadan juga begitu. Ada juga yang memberi peratusan yang begitu tinggi. Betul. Supaya laris makanan mereka, dan juga bazar Aidilfitri. Jadi pastikan semua ikut SOP. Tolong menjaga penjarakan. Mereka yang berumur 12 tahun, minta maaf, janganlah terdedah kepada risiko di luar sana. Anak-anak semua, yang kat sana kita tengok Muhammad jangan pula nak excited sangat kan. Okey, baik. Untuk membeli belah, jaga diri kita, pastikan semua anak-anak murid nak cikgu. lebih selamat cikgu, kita boleh membeli belah secara atas talian. Betul. Tak perlu keluar rumah, dan kita nampak poster-poster jualan pun dah naik dah. Simbol-simbol peratusan ni cikgu dah naik dah. Ya, betul. Jangan tak percaya sebab ada anak buah saya seusia 4 tahun, 5 tahun dah pandai membeli. Wah. Secara atas talian. Saya cakap, satu mengejutkan. Tapi nasib baiklah dia tidak ada kad kredit. Membeli tanpa bayaran. Okey, baik. Kita teruskan kepada asas ini. Kalau kita lihat sini, ini yang ruang kosong ini adalah anu. Kita tengok sini sama dengan untuk kita mencari ini simbol peratus, kita nak tukar kepada pecahan. Inilah dia, hasil dia, supaya murid kena tahu. Ada murid-murid yang asas ini pun dia agak lemah. Ini asas sebenarnya. Kalau mereka asas ni agak lemah, dia perlu mempelajarinya secara lebih mendalam. Kena pastikan. Kena buat latih tubi secara berterusan. Baik. Kalau kita lihat di sini, ini ada gambar rajah kotak grid yang kita belajar ketika tahun 3. Ya, betul cikgu. Sebab ada murid pun soalan ini juga pernah keluar dalam soalan UPSR sebenar. Jadi itu sebab bila murid-murid tidak dapat menjawab dengan baik, saya rasa itu adalah satu kelemahan yang perlu diperbaiki dengan cepat. Jangan biarkan berterusan. Jadi kalau kita kira di sini adalah jumlahnya berapa yang berlorek? Adalah 25 per, sebab kita tahu ini kotak grid yang ada 100 kotak. Dan kita menghasilkan dalam peratus adalah 25%. Dia nampak mudah kalau kita faham. Kalau tak faham, bagilah soalan apa pun dia takkan dapat menjawab dengan baik. Betul. Cikgu, 25 per 100 tu adalah 25 dari 100. Betul. Okey. Seperti kita lihat kotak yang ditunjukkan ni adik-adik, ada 100 kotak dan 25 dari 100 kotak tu dilorekkan. Jadi itu yang menjadi 25 per 100 cikgu kan? Betul. Okey. Alhamdulillah. Itu boleh dapat markah penuh tu. Ya. Alhamdulillah. Tahniah Nisa. Okey, baik. Kita teruskan kat sini. Kalau kita lihat daripada asas ini juga, bila kita seperti mana kita kata, pertukaran ini adalah sebaliknya juga. Apabila kita lihat bagaimana diwakili 100 per 100 bersamaan dengan 1. Dan juga bersamaan juga dengan 100%. Ya. Ini juga asas yang anak-anak murid kena faham, kena tahu, kena ambil tahu. Anak-anak di sana khususnya yang mewakili rakan-rakan daripada SKT Tidak Jaya, ini dia sekolah kebanggaan saya. Terima kasih kepada anak-anak ini. Wah, nampak hari ini nampak ceria sangat. Wajahnya, alah, itu dia.
Tersenyum manis tersenyum manis adik-adik kan. kita. Malam tadi mesti tak boleh nak tidur ni. Nanti bila cikgu ni tak sabar Jadi tahniah cikgu ucapkan. Okey, baik, jom kita teruskan asas ini supaya anak-anak kena jelas, kena tahu, sebab saya percaya hari ini di Selangor kami terpaksa menutup sekolah dan kita belajar secara PDPR. Jadi saya percaya ramai anak-anak di sekolah saya khususnya amnya di seluruh negara melihat video ini dan saya mengharap rakam daripada siaran langsung ini. Dan kita mengharap mereka dapat belajar sesuatu. Kita harap begitu. Baik. Di sini kita tengok bagaimana kita nak cari peratus. Ini adalah sesuatu nilai yang kita tidak ketahui. Kita darabkan dengan 100%. Kita akan menghasilkan jawapan kita peratus. Baik cikgu. Kan? Okey, baik. Masa sekolah menengah dulu ada tak soalan bentuk macam ni? Ada kan? So itu yang kadang-kadang murid kata tak nak belajar lah sebab UPSR tak ada. Ya, tapi sebenarnya tak begitu kan? Betul. Itulah sebenarnya Nisa. Terima kasih. Jom kita teruskan. Kat sini kita tengok tukar peratus kepada pecahan termudah. Bagaimana kita nak selesaikan? Kalau kita lihat di sini dalam bentuk peratus, kemudian kita tukarkan kepada peratus terlebih dahulu, 20/100 supaya kita dapat pecahan termudah. Iaitu kat sini kalau kita permudahkan dia, kalau kita bahagikan dia dengan 5, kita akan menghasilkan 1/5. Ini anak-anak kena faham Baik. Jadi asas ini kita teruskan sebab kita tukar pecahan kepada peratus pula. Ini asas dia. Baik, kita tengok 3/4. Yang mana menghasilkan adalah kita mendapatkan 3/4 darab dengan 100%. Dan kita kena masukkan di sini, kita kena bahagi dan kita darabkan pula kat sini. Bagaimana kita nak dapat? Di sini kita gunakan formula 100. Formula 100 kita tahu apabila 4 ini didarabkan berapa untuk mendapatkan 100. Maka di sini 25. darab dengan 25. Bagus. Kemudian kita darab dengan 25, kita dapat menghasilkan jawapannya adalah 75%. Alhamdulillah, ini asasnya. Baik, jom kita teruskan. Bukan cikgu nak terlalu cepat, tetapi sebenarnya cikgu nak pergi soalan yang lebih mencabar supaya anak-anak ini dapat pendedahan yang lebih banyak pada cikgu. Hari ini. Boleh, tak ada masalah. Baik, seterusnya tukar peratus kepada perpuluhan. Kita kena ingat kaitan antara peratus ini dengan perpuluhan dan juga pecahan, perhubungan ada hubungan kait antara mereka. Sebab mereka ini, tajuk-tajuk ini juga adalah soalan yang sangat popular dalam soalan UPSR sebelum ini, dan juga untuk mahasiswa murid-murid tahun 6 juga boleh bersedia untuk PKSK. Sebab di sini juga tajuk-tajuk ini juga adalah soalan yang PKSK, pentadsiran kemasukan sekolahan. Sekolah khusus. Jadi kepada mereka ni jangan risau walaupun UPSR itu telah dimasukkan, tetapi masih ada pentadsiran yang kita akan berdepan iaitu PKSK. Jadi semua bersedia bermula daripada sekarang. Jadi cikgu juga menjalankan kelas-kelas amal supaya kita dapat membantu anak-anak di pedalaman khususnya dan juga mereka yang memerlukan. Jadi insya-Allah kita sama-sama kita lihat di sini. Bagaimana kita tukarkan kepada perpuluhan, ini asas yang mana murid akan tukarkan kepada perpuluhan. Bagaimana kita nak menyelesaikan? Pastinya anak-anak murid tahu, cikgu kita gerakkan titik perpuluhan. Kan? Ataupun kita boleh lihat di sini, kalau kita tengok sini ada 1, ada 2 sifar. Okey, kalau macam sini kita tengok macam siapa nama? Amal, tahu tak bagaimana nak selesaikan soalan bentuk macam ni? Ya, saya tahu. Tahu Okey, jadi macam itu kita kena tahu. Sebab ini asas. Okey, kalau ataupun kita gerakkan titik perpuluhan di sini, apabila di sebelah depan tidak ada nombor ataupun nombor bulat, kita meletakkan sifar di sini. Jadi jawapannya adalah 0.7 ataupun sifar perpuluhan 7. Okey, itu saja. Baik, jom kita teruskan sedikit lagi untuk asas supaya lepas ni kita akan masuk kepada apa yang kita nak sampaikan. Okey, baik. Khusus pada ni. Ini adalah perkaitan antara nilai pecahan, perpuluhan dan peratus. Cikgu mudahkan dalam bentuk tabel, dalam bentuk jadual supaya anak-anak boleh nampak macam mana pertukaran antara pecahan kepada nilai perpuluhan dan juga nilai peratus. Ini dia pembelajaran yang kita kena tahu bagaimana kita. Dan satu lagi, murid-murid sekolah rendah kita selalu mendedahkan supaya mereka ini menakul ataupun mencongak. Mereka kena berlatih secara intensif supaya mereka ini dapat menjana otak mereka ini lebih pantas dan cepat. Sebab dalam soalan PKSK, ini dia nak cerita pasal PKSK sebabnya, sebab kepantasan kita menjawab dalam satu tempoh masa yang singkat itu juga menjadi peranan untuk kita menjawab dengan lebih baik. Dan kita kena pasti masa itu sentiasa mencemburui kita. Itu sebab murid-murid kena bersedia daripada sekarang. Okey, baik. Jadi kita pastikan Jadi anak-anak seterusnya kita lihat, ini dia tips. Dulu masa ada UPSR kita selalu menyebut-nyebut tentang tips. Betul. Tetapi ketika ini juga kita tidak boleh lari tentang itu. Yang murid-murid kena tahu apa yang berkaitan tentang peratus. Yang selalunya soalan bertanya tentang menukar kepada nilai pecahan atau perpuluhan yang kita bincangkan sebentar tadi.
Nisa. Jadi selepas mencari peratusan daripada sesuatu jumlah atau bilangan. Ini yang kita cerita tadi pasal diskaun. Semakin tinggi diskaun itu, maka semakin murahlah harganya. Itu kita nak tahu. Baik, mencari nilai kuantiti bilangan melibatkan pengiraan peratus. Dan seterusnya penggunaan perkataan diskaun, potongan, merosot atau meningkat dan sebagainya. Baik. Dan terakhir melibatkan kemahiran lain dengan nilai peratus dan juga penyelesaian masalah. Baik. Kalau kita tengok PBD sekarang, murid-murid kena untuk mendapatkan TP6, mereka kena mahir dalam menyelesaikan soalan penyelesaian masalah dengan secara kreatif dan inovatif. Baik, mereka kena ada pelbagai kaedah. Hari ini, cikgu akan kongsikan lebih daripada satu kaedah macam mana nak menyelesaikan soalan peratus untuk tajuk ini supaya mereka semua dapat pendedahan yang lebih khusus dan lebih baik. Ya, betul cikgu. Jadi sebelum cikgu kongsikan tips-tips, adik-adik di rumah khususnya jangan lupa sediakan pen dan kertas untuk kita sama-sama ambil nota, buat latihan mungkin selepas ini bersama-sama dengan kita di sini supaya adik-adik pun dapat belajar sesuatu dan mungkin kepada rakan-rakan adik-adik di tahun 6 boleh membuat ulang kaji untuk persediaan kepada PKSK iaitu pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Kita akan berhenti seketika. Jadi yang di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hendak berburu keluar kota. Seluas alam bumi terbentang. Tanpa guru siapalah kita. Ibarat malam tanpa bintang. Hashtag terima kasih cikgu. Bye. Hendak membeli barang, singgah di Pekan. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kepada adik yang memberikan ucapan pantun kepada guru-guru di Malaysia dari SK Sungai Burung Kuala Kurau Perak bersempena dengan hashtag terima kasih cikgu. Anda semua sedang menonton teras di Didik TV KPM masih bersama Cikgu Zuraidi dan rakan-rakan saya dari SK TTDI Jaya Shah Alam. Tadi Cikgu Zuraidi dah kongsikan asas-asas peratusan yang akan kita pelajari. Jadi seterusnya cikgu, jom kita teruskan pembelajaran kita. Baik, terima kasih Nisa. So kita akan teruskan seterusnya. Di sini kita teruskan kepada tukarkan kepada pecahan, tukar kepada pecahan. Yang mana murid-murid kena tahu kita akan kongsikan ini asas supaya mereka tahu bagaimana untuk menukar dengan cepat dan pantas. Dan selalu kita ingat kepada murid supaya mereka dapat menukarkan dalam kaedah menakul ataupun secara mencongak. Ini satu daripada teknik juga kaedah dan juga pendekatan yang kita selalu kongsikan bersama dengan murid di sekolah rendah khususnya. Jadi kita tengok di sini, kita nak tengok Amal. Amal. Okey. Amal cuba jawab ni. Lepas ni saya nak cuba minta Iman Iman Masyarah pula. Okey. Jadi kat sini kita tengok, okey, saya nak minta tukarkan pada pecahan. Okey Amal, apa jawapan awak? Silakan Amal. 24%. Alhamdulillah, 24%. bagus. Betul. Ini dia. Ini sebab kita nak tengok mereka sudah boleh menakul secara dengan lebih cepat dan pantas. Okey, kita minta kepada Iman. Iman. Jawapannya Iman. Iman Masyarah.
52%. Ya, pantas sekali. Bagus. Tahniah diucapkan. Kita minta kepada Hazim. Hazim. Hazim ada 68%. comel tengok Hazim hari ni. Tu dia. 68% betul. Okey, baik. Okey, kita teruskan kepada seterusnya. Okey, kita minta pada Muhammad. Muhammad, silakan. Ya, saya. 93%. Alhamdulillah, Bagus. tahniah. Okey, ini masih lagi kita dalam tempoh kita memanaskan badan. Ya. Okey, baik. Bagaimana kita minta pada Azim? Azim. Ya, saya. Okey, Azim, Jawapan Azim. 100%. 100%. Okey, bagus. Okey. 100%. Bagaimana pula yang ini? Kita tengok siapa yang nak jawab kat sini angkat tangan. Kita bagi peluang. Semua nak angkat tangan dia. Al-Hadi lah. Al-Hadi, betul, silakan. Hadiza. Nama tu disebut oleh Cik Nisa. Okey. Hadi. 125%. 125%. Kalau kita tengok sini adalah pecahan apa? Pecahan bercampur, cikgu. Okey, baik. Betul. Betul ke, cikgu? So, betul. Ataupun lebih kita sebut selalunya nombor bercampur. Nombor bercampur. Okey, baik. Bagaimana kalau kita nak dapatkan menghasilkan dalam bentuk nombor pecahan tidak wajar? Ada satu lagi nombor kita selalu sebut adalah pecahan tidak wajar. Ya. Bila di sini pecahan wajar adalah dia akan jadi 125 per 100, cikgu. Yes, betul. Alhamdulillah. Di mana nombor atas lagi besar dari nombor di bawah kan, cikgu? Ya, betul. Kalau kita lihat di sini, inilah asasnya. Ya. Murid-murid kena tahu. Kalau di depan ini dianggap sebagai nombor 100 ataupun nombor bulat tu di situ lah. Okey, ya. baik. Baik, jadi kita teruskan kat sini satu lagi nombor kita minta kepada Muhammad sekali lagi. Muhammad, silakan Muhammad Fatih. Apa jawapan adik? 275%. Okey, bagus. Kita minta Iman Masarah. Okey, soalan seterusnya. Dah habis. Minta dah maaf. habis. Iman, sedia untuk soalan seterusnya. Tukar pecahan kepada peratus dengan menggunakan kaedah tukar penyebut. Di sini saya akan kongsikan formula 100. Ya. Supaya murid-murid lebih tahu macam mana nak menjawab dengan cepat dan pantas. Okey, baik. Kaedah yang pertama kalau kita lihat di sini, 1/2. Okey. Okey. Kaedah 100. Okey, kita tengok kat sini. Bagaimana kita nak menyelesaikan, kita lihat. Bagaimana kita nak dapatkan. Boleh, cikgu? Okey. Baik. Okey. Okey, baik. Macam mana kita dapatkan darab dengan 50? Ini dinamakan sebagai kaedah 100. Macam mana kita pasangan 100 yang kita nak highlightkan, apabila kita mendarabkan, kita akan menghasilkan 100 di sini. Ini murid kena tahu. Dia kalau di bawah ni darab dengan 50, atas pun darab dengan 50 dan kita akan dapat jawapannya adalah 50%. Okey, baik. Ini jelas ya. Dan kita tengok ini kaedah yang pertama, kita tengok kaedah yang kedua. Jom kita tengok kaedah kedua. Kaedah kedua yang cikgu nak tunjukkan ini formula 100. Kalau kita lihat di sini bagaimana kita nak mendapatkan jawapan menggunakan formula 100. Okey, baik. Kita tengok sama-sama kat sini. Dia. Okey, baik. Bila kita nampak sini 4 darab dengan 25, kita akan menghasilkan 100. Baik, jadi di sini kita teruskan dengan step yang kedua. Kaedah yang kedua, kita darabkan dengan 3 akan menghasilkan jawapannya adalah 75. Dan inilah hasil dia. Kaedah yang pertama tadi agak sedikit panjang. Ya. Kaedah yang kedua lebih cepat dan pantas. Okey, jadi kita teruskan kepada menjawab soalan. Inilah T2B. Saya nak minta Iman Masarah untuk menjawab soalan ini. Okey, Iman, cuba. 20%. Okey, baik. Kita tanya cikgu ucapkan. Kalau kita tengok di sini, kita lihat bagaimana. Kita lihat bersama. Okey, kan? Dia gunakan. Ini kaedah pertama yang cikgu tunjukkan tadi. Ya. Okey, baik. Dan kita menghasilkan 20%. Tahniah diucapkan. Dan kita tengok pula penyelesaian untuk kaedah yang kedua. Okey, kita minta di sini, kita minta pula Adi sekali lagi. Hadi. Al-Hadi, silakan. Al-Hadi, silakan Hadi. Apakah jawapan awak? Terkeluar dari sini. Okey. 40%. 40%. Apabila mereka telah dikongsikan dengan pelbagai kaedah pantas, mereka boleh menakul ataupun mencongak dengan cepat dan pantas. Ya. Ini selalunya bukan saja untuk mereka yang begitu bagus dalam penguasaan asal, tapi sebenarnya kalau kita murid-murid dibimbing secara berterusan, mereka akan dapat menjawab dengan cepat dan pantas. Ini perlu kita bantu supaya anak-anak murid kita akan sentiasa bersedia untuk menjawab soalan-soalan yang hebat begini dengan cepat dan pantas. Okey, baik. Kita minta pula sekali lagi untuk ini kita minta 3/5. Siapa nak kita jawab minta, ni? siapa ni yang nak cuba jawab? Saya rasa sesuai untuk Hazim. H. Hazim. H. Kita minta H lah. H Hazim. 60%. 60%. Digunakan formula 100. Formula 100. 5 di bawah setiap satu
20. Nampak? Kita darab nombor di atas. 60. So itulah jawapannya. Lagi cepat dan pantas. Okey, baik. Jom kita teruskan kepada seterusnya. Ini cikgu terus tunjukkan sebab kita ada lagi yang kita nak kongsikan selepas ini dan jawapan kita adalah di sini adalah 80%. Ini kaedah yang kedua yang cikgu kongsikan sebentar tadi. Okey, baik. Jadi kita teruskan kepada anak-anak semua. Kalau kita tengok Nisa, ini juga kaedah yang kedua cikgu tunjukkan. Dia sedikit panjang tetapi sebenarnya jawapannya tetap sama. Kita sebenarnya kita kena pelbagaikan kaedah jangka teknik. Betul. Bila kita banyak kaedah teknik, kita akan pergi ke arah TP6. Saya nak tanya Nisa, tahu tak tentang tahap penguasaan murid? Di bawah PBD cikgu kan? Betul, PBD. Pentaksiran bilik darjah di mana kita ada TP1, 2, 3, 4, 5, 6. Ui, hebat. Dan mengikut pemahaman saya kan cikgu setakat baik. ini sebab kita ada pelbagai kaedah kerana murid-murid ni tahap penguasaannya berbeza-beza. Mungkin ada yang laju sikit faham, ada yang macam okey mungkin perlukan sedikit masa nak kena faham kenapa dapat jawapan sebegitu-sebegitu. Betul cikgu? Betul. Tahniah. Okey. Oh, tu dia. Dah boleh jadi cikgu. Allah. Tu dia. Saya garang cikgu. Saya nampak sangat tu. Saya garang. Tapi ceria. Okey, tak ada. Sebenarnya kita garang tu bukanlah semestinya kita tak sayang, bukan kita tak ada. Itu sebenarnya kita nak perhatian mereka itu fokus kepada kita untuk menjawab soalan dengan baik, memberi tumpuan, tak nakal kat kelas, kan? Tadi selalu cakap cikgu Mat ni dia garang sikit. Tapi saya tidak begitu. Dia cikgu-cikgu ni biasanya marah sebab sayang. Ya, betul. Siapa sebab, kan? Sebab nak ajar kita supaya kita betul-betul dapat apa yang kita pelajari tu. Betul. Betul. Itu dia. Okey, ini sebahagian dari masih lagi soalan yang sama. Tapi sebab cikgu banyak bagi soalan tadi untuk anak-anak ini didedahkan dengan pelbagai teknik. Okey, baik. Ini salah satunya kita teruskan kepada soalan. Ini soalan tadi dan jawapan dia hasilnya adalah 35. Kita nak cepat dan pantas. Anak-anak kena sentiasa bersedia. Betul, cikgu. Ya, baik. Okey, yang ini mungkin soalan yang terakhir untuk kita kongsikan untuk kemahiran yang kedua tadi dan last sekali untuk kemahiran yang ketiga. Okey, baik. Cikgu, sebelum kita pergi kepada tukar nombor bercampur kepada peratus, saya nak tunjukkan kepada semua penonton. Maklumlah kita dapat terima banyak ucapan terima kasih cikgu ni. Jadi kita nak kongsikan salah satu kad ucapan digital ataupun e-card yang kami terima di Didik TV. Anda boleh lihat di kaca televisyen anda, kad ucapan yang kami terima merupakan kad ucapan yang penuh dengan warna-warni cikgu. Lukisan yang sangat-sangat cantik. Kita dapat lihat ini adalah kiriman daripada Daphne Eng Nian Ji. Terima kasih di atas lukisan yang sungguh-sungguh cantik. Adik Daphne sangat-sangat berbakat. Terima kasih. #terima kasih cikgu. Baiklah, kita akan bergerak seketika cikgu. Jadi yang di rumah dan yang di studio jangan ke mana-mana. Kita akan jumpa selepas ini di teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda masih menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan Cikgu Zuraidi. Jom kita teruskan dengan topik seterusnya. Silakan cikgu. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Jom kita teruskan bersama dengan anak-anak semua. Cikgu juga sebenarnya teruja untuk berkongsi dengan pelbagai teknik sebenarnya, tetapi dengan keadaan masa kita yang agak terhad, kepada semua anak-anak murid di seluruh negara, cikgu mengharapkan teruslah belajar. Jangan berhenti belajar. Berikan fokus 100% walaupun kita berdepan dengan PDPR yang saya tahu cabaran untuk guru-guru juga memang sangat mencabar. Kita mengharapkan guru-guru juga tabah dalam berdepan dengan situasi pandemik COVID-19 hari ini. Betul, cikgu. Kami memang berdepan dengan begitu hebat dan kami perlu menguasai dengan cepat dan pantas. Baik, itu dia. cikgu. IR
4.0. Okey, itu. Baik, tukar nombor bercampur kepada peratus. Kita lihat bersama di sini. Cikgu berikan 4 kaedah. Dan cikgu mengharapkan anak-anak murid di luar sana dan juga murid-murid cikgu juga supaya tahu bagaimana kaedah ini diguna pakai supaya anak-anak ini jelas bagaimana teknik yang mereka suka dan mudah untuk mereka mendapatkan jawapan dengan cepat dan pantas. Sebab masa agak terhad dan kita perlu menggunakan masa itu sebijak dan sebaik mungkin. Baik, kalau kita lihat di sini kaedah yang pertama, anak-anak semua kita lihat bagaimana kita nak menukar nombor daripada nombor bercampur kepada peratus. Kita perlu selesaikan satu persatu. Kalau kita lihat di sini, 2 ini adalah diwakili oleh nombor 2 di depan. Nombor bulat di depan. Dan menghasilkan 20, 2 darab dengan 100%, dia menghasilkan 20%. 200% cikgu? Betul. Kemudian kalau kita lihat di sini bagaimana kita nak menyelesaikan pecahan ini. Kita gunakan ini cara bagaimana kita pisahkan mereka. Pisahkan step by step ataupun langkah demi langkah. Baik, di sini kalau kita lihat di sini bagaimana menyelesaikan, kita masukkan 5 ini kalau kita darabkan dengan 20, ini masih kita gunakan formula 100. Yang mana kita letakkan di sini adalah 20, 3 darab dengan 20 kita akan menghasilkan 60%. Dan untuk kita menghasilkan jawapan sepenuhnya, yang mana kita perlu 200% ini kita tambahkan 60%, kita akan menghasilkan jawapan 260%. Ini dia cara yang pertama. Saya baru kepada kaedah pertama, kita pergi kaedah yang kedua. Baik, cikgu. Okey, baik. Okey, Nisa, ini dia. Nak cuba jawab ke? Boleh, cikgu. Jawapan saya pun sama, 260%. Okey, kita tengok sama-sama bagaimana kita nak selesaikan. Tu dia. Hanya orang bijak yang dapat menjawab dengan cepat dan pantas seperti Nisa tu. Allah. Baik, kita tengok bagaimana kita selesaikan. Ini adalah pembelajaran untuk tahun 4. Bagaimana kita nak menukarkan nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar. Pecahan tak wajar. Jadi kita lihat bagaimana menyelesaikannya. Kemudian kita darabkan dengan 100% dan kita akan menghasilkan jawapannya. Kita boleh gunakan formula 100. 5 ini didarabkan dengan 20, kita akan menghasilkan 100. Dan 13 darab dengan 20, kita akan menghasilkan jawapan 260%. Okey, baik. Jadi ini kaedah yang kedua. Cikgu berikan soalan bentuk yang sama. Maksudnya soalan yang sama tetapi kaedah yang berbeza. Baik. Kita pergi kaedah yang ketiga. Ketiga pula, ada lagi. Okey, kita teruskan kepada kaedah ketiga. Masih kita menjadikan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Begini, kita terus gunakan kat sini juga formula 100. Dan kita tahu 5 darab dengan 20 akan menghasilkan 100. Dan akhirnya kita akan dapat jawapan begini. Ini kaedah yang ketiga. Baik. Okey. Dan seterusnya kaedah yang keempat. Baik, cikgu. Lagi cepat dan pantas. Okey, baik, kita lihat di sini. Saya keluarkan di sini formula 100. Formula 100 kalau kita lihat di sini, apabila kita menggunakan ni 5, pasangannya adalah 5 darab 20, 100. Ya, cikgu. Jadi kita letakkan di sini adalah 20. 5, nampak saja 5, kita dah boleh imagine kat situ, kita boleh bayangkan, kita boleh tahu bahawa 20 di sini. Dan kita darabkan nombor di atas. 20 darab dengan 3, 60. Dan kita naikkan saja 2 di atas dan menghasilkan jawapan dia lebih pantas dan cepat, 260%. Okey, baik. Kita nak cuba pula. Jom. Soalan yang berbeza, kita minta kepada murid kita untuk menjawab. Okey. Saya nak bagi peluang ini kepada Azim. Bukan Ash, tak ada. Azim A. Azim A. Silakan Azim. Ya? Jawapan dia 350%. Okey. Azim A, awak gunakan kaedah yang mana? 1, 2, 3, 4. Kaedah kedua, cikgu. Kaedah yang kedua. Jadi Azim lebih selesa kaedah kedua. Okey, betul. baik. Nanti kita tengok siapa pula yang nak gunakan. Siapa yang menjawab dalam kaedah keempat, saya nak tanya. Siapa gunakan kaedah ketiga, saya nak tanya. Okey? Baik. Ini dia gunakan. Ini kaedah pertama sebenarnya yang cikgu kongsikan. Supaya anak-anak boleh nampak ini juga digunakan. Supaya murid-murid tahu macam mana kita nak menyelesaikan. Okey, baik. Kita pergi pada soalan yang kedua. Saya gunakan kaedah yang berbeza. Saya nak minta Muhammad. Muhammad, awak gunakan kaedah yang keberapa untuk menyelesaikan soalan ini? Kaedah ketiga, cikgu. Kaedah yang ketiga. Okey, baik. Baik. Ada yang dicatat ke? Kalau nak tunjuk pada cikgu, boleh tunjukkan di atas? Sekejap. Kalau tadi conteng ya? Okey. Boleh Muhammad? Mungkin Muhammad congak je tadi. Dia tengok je dia tahu jawapan dia apa, betul. cikgu. Itu yang kita latih. Supaya murid-murid ini berkemahiran pelbagai. Betul. Selain itu mereka dapat menakul dengan baik. Itu dia. Baik, tak apa. Muhammad, terima kasih. Tak apa. Muhammad dah saya tahu jawapannya tepat. Berapa jawapan awak tadi?
425%. 425%. Okey, bagus. Apabila kita tukarkan kepada ini kaedah yang kedua, kalau kita tengok sini daripada pecahan tak wajar, kita darabkan dengan 100%, kita menghasilkan jawapannya adalah 425%. Okey, cikgu nak tengok sini. Siapa yang gunakan kaedah ketiga? Soalan ini. Siapa yang gunakan kaedah ketiga? Siapa gunakan kaedah ketiga? Okey, sekarang kita minta tu Al-Hadi. Silakan Al-Hadi. Hadi, boleh tunjuk ke? Ada tak awak catat? Kalau ada boleh tunjuk. Kecongak juga. Laju anak-anak murid cikgu sebab ni. dah biasa kita congak kan. Okey, tak apa. It's okay. Tak ada masalah, tak ada masalah. Okey, Hadi jawapannya berapa? Jawapannya. Jawapan dia 575. 575. Ini adalah kaedah ketiga. Kita gunakan, kita darabkan dengan 25, gunakan formula 100 dan kita mendapat hasilnya jawapan adalah 575%. Okey, tahniah diucapkan. Dan siapa sini gunakan kaedah yang keempat? Siapa di kalangan awak guna? Okey, silakan. Hazim H. Silakan Hazim. Jawapan dia 620%. Alhamdulillah, tu dia. Sebab kami tidak bincangkan secara khusus dan dia mencuba. Dan antara orang yang mula bertatih untuk menjawab adalah Hazim H. Sebab tapi dia tetap positif. Sebab saya tidak meletakkan bahawa kita boleh ketengahkan hanya murid-murid yang cerdik pandai semata-mata. Tetapi kita beri peluang kepada semua murid supaya mereka ini nampak potensi mereka sebenar. Tu dia. Tahniah Hazim H. Dia antara kumpulan ini 6 orang yang agak bertatih tetapi dia sekarang sudah berlari untuk menjawab soalan dengan bijak. Kita dapat lihat, tengok je nombor tu cikgu, mereka dah tahu jawapannya. Tu dia, tahniah lah saya. Itu sebabnya bila kita dah latih dengan pelbagai kaedah, anak-anak akan mula rasa seronok dengan matematik. Kita tak nak mereka rasa bahawa matematik ini susah. Dia menganggap bahawa mereka ni banyaknya nak kena kira. Kita tak nak mereka trauma tau. Satu ketika mereka cakap, tak nak, benci dalam matematik. Dia kata macam tu kan. Itu sebab kita tak nak. Pada perkara ini kita nak supaya mereka positif. Matematik is fun. Kita nak mereka akan rasa seronok bila tengok matematik. I love matematik. Apa yang cikgu gunakan, saya gunakan di Nissan, di sekolah, saya akan selalu highlightkan bahawa kita kena ada satu perasaan saya sayang matematik. Saya suka matematik. Saya budayakan keadaan itu supaya mereka akan rasa bila cikgu matematik je, hore, dia seronok. Bukan saja subjek lain juga begitu. Nampak cikgu matematik, alamak. Mana nak menyuruh ni? Kerja rumah tak siap lagi ni. Ya, betul. Saya tak nafi. Zaman saya pun dulu saya takut juga cikgu matematik. Saya lah tu dulu tu. Dia garang tau. Jadi kita pun takut. Jadi pada masa itu tapi pada saya garang itu berkesan sebenarnya. Dia memberikan kita motivasi untuk lebih konsisten dan belajar dan terus belajar. Ini dia. Kita nak supaya anak-anak kita berterusan. Ini adalah soalan yang terakhir daripada saya. Jadi kita percaya murid-murid juga, saya nak dan berharap supaya anak-anak di sana terus positif. Betul. Kita kena terus positif, lakukan banyak ulang kaji. Kalau rasa-rasa ada yang tak faham, boleh tanya cikgu. Cikgu sedia membantu, tak perlu takut. Baiklah, kita telah pun tiba di penghujung pembelajaran kita, cikgu. Sebelum saya akhiri episod kali ini, saya nak bacakan kak ucapan yang kita terima. Tadi dah kak ucapan digital kan, cikgu? Kita ada banyak kak ucapan yang cantik-cantik dan kreatif daripada adik-adik di seluruh Malaysia. Saya pilih yang inilah. Penuh dengan bunga-bunga. Kerana hati saya berbunga-bunga. Tengok kak ucapan ini dari adik Nur Akilah Muhammad Syafi'i, 4 UKM dari SMK Seri Tanjung Melaka. Kita buka cikgu ya. Tu dia cantiknya. Cantiknya. Cikgu dia lah ni. Cantiknya. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih atas segala ilmu yang telah dicurahkan kepada saya. Jasa cikgu akan saya kenang buat selamanya. Semoga cikgu sentiasa bahagia. Semoga guru-guru di seluruh Malaysia sentiasa bahagia. Dan terima kasih sekali lagi kepada adik Nur Akilah dari SMK Seri Tanjung Melaka di atas ucapan yang sungguh cantik ni. Okey, baiklah. Terima kasih. Kita dah pun tiba di penghujung rancangan, cikgu. Banyak yang saya, kalau bagi saya ulang kaji lah ya. Ulang kaji. Dan saya sangat seronok belajar dengan adik-adik saya dari SKTTDI Jaya Shah Alam. Mungkin sedikit kata-kata akhir daripada cikgu kepada semua penonton. Silakan cikgu. Kepada ucapan tadi, ucapan Hari Guru, saya ucapkan terima kasih kepada semua murid-murid di seluruh negara yang sentiasa menghargai jasa seorang guru. Sebab kami ini tidak akan berada di sini tanpa anak-anak semua, tanpa sokongan semua. Dan itu yang pastinya. Dan saya juga berterima kasih kepada seorang murid saya. Saya dah lama tak dapat kad air raya. Semalam saya dapat daripada Ilmi. Tahniah. Terima kasih Ilmi kerana memberikan saya kad air raya semalam. Saya rasa ya Allah terharunya. Bertahun-tahun saya tak dapat kad Hari Guru pun saya tak dapat sebab saya bertugas di Jabatan Pendidikan Negeri Selangor ketika itu.
Jadi saya pun nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua. Saya ucapkan terima kasih juga kepada guru-guru yang membantu saya untuk memastikan program hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Cikgu Ferd, terima kasih Cikgu Azli Syam, terima kasih pada Cikgu Nazwin, terima kasih pada guru besar saya Cikgu Mazna binti Zaini, dan juga dan seterusnya kepada semua guru-guru. Itu dia. Lain macam pula berdebar pula tengah hari ni, pagi-pagi ni kan. Jadi pada semua tahniah saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin, dan jangan lupa kepada ahli keluarga saya yang berada di Kuala Selangor dan juga menantu pula mertua saya di Kelantan. Jadi terima kasih pada semua. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Zuraidi. Terima kasih adik-adik setakat ini semuanya bagus-bagus, pandai-pandai. Bagi Kak Nisa double thumbs up. Dah nak habis ni, bagi double thumbs up. Semuanya pandai-pandai, bijak-bijak, cerdas-cerdas. Kak Nisa doakan segala apa yang kita belajar ini dapat dimanfaatkan juga kepada semua penonton di rumah. Kita akan bertemu lagi untuk episod seterusnya. Jadi jangan ke mana-mana. Kekal menonton saluran Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Bye. Kalau kita lihat mata pelajaran matematik ni adalah satu mata pelajaran yang selalu orang sebut sebagai subjek killer di sebuah sekolah. Kerana apa? Kerana ramai murid-murid yang beranggapan bahawa matematik itu satu mata pelajaran yang sukar. Jadinya saya berharap pada hari ini bahawa penekanan kepada konsep itu adalah satu benda yang penting di dalam matematik, dan guru-guru perlu mewujudkan satu pembelajaran yang menyeronokkan. Ramai yang mengeluh tentang apabila IPSR tiada. Tetapi sebenarnya apabila IPSR tiada, hari ini kita boleh memartabatkan GVD. Kita perkasakan dengan aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan dan dikaitkan dengan kehidupan harian, supaya pembelajaran matematik menjadi satu pembelajaran yang lebih bermakna. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Didik TV atau usaha murni yang telah dilaksanakan. Aktiviti murni ini bukan saja berfaedah kepada murid-murid SK Jaya, tetapi juga kepada murid-murid seluruh Malaysia. Didik TV KPM